Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 22 akan membincangkan satu tajuk yang hangat di pasaran, iaitu pengaruh budaya Sonsang dalam kalangan pelajar di asrama lelaki. Okey, seterusnya saya akan memulakan pengenalan. Pembukaan tentang pengaruh budaya Sonsang dapat dimulai dengan menggambarkan bagaimana fenomena ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam masyarakat. Dalam konteks ini, budaya Sonsang dapat memunculkan pergeseran nilai-nilai yang kontradiktif terhadap norma-norma yang telah tertanam dalam tradisi. Sebagai contoh, exposure terhadap budaya Sonsang melalui media sosial dan globalisasi dapat membawa dampak signifikan terhadap cara pandang dan perilaku individu. Selain itu, perubahan sosial yang diakibatkan oleh budaya Sonsang dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam struktur masyarakat, memunculkan konflik antara generasi dan menggoyahkan fondasi keberlanjutan budaya. Hal ini penting untuk difahami agar kita dapat mengidentifikasikan dan mengelola dampak negatif yang timbul. Dengan menyelami pembahasan lebih lanjut tentang bagaimana budaya Sonsang dapat mempengaruhi aspek-aspek kehidupan sehari-hari, kita dapat memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara perubahan dan pelestarian nilai-nilai budaya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Hanifi Hamdan. Jadi pada hari ini saya akan menceritakan kepada anda semua apakah latar belakang mengenai kes gejala Sonsang di kalangan pelajar asrama lelaki. So, untuk pertama kali kita perlu tahu, iaitu asrama lelaki adalah kemudahan penginapan yang dikhaskan untuk pelajar lelaki di sesebuah institusi pendidikan seperti sekolah menengah, kolej atau universiti. Namun, meskipun asrama diwujudkan untuk memudahkan urusan harian pelajar, namun terdapat beberapa gejala negatif yang sukar untuk dibendung dan ditangani dan sentiasa ia berlaku di komuniti sekolah dan juga asrama. Antaranya ialah budaya Sonsang yang melibatkan pelajar di asrama lelaki. Budaya Sonsang yang melibatkan pelajar di sekolah asrama lelaki mungkin memberi impak yang amat besar terhadap pengalaman pelajar. Oleh itu, penting untuk memahami pengaruh budaya Sonsang dan bagaimana ia boleh menular ke dalam kehidupan pelajar di sekolah asrama lelaki. So, kita perlu memikirkan mengapa budaya Sonsang di kalangan pelajar asrama lelaki ini tidak perlu ada di dalam sekolah, supaya kita dapat mengetahui apakah yang baik dan apakah yang buruk jika ia berlaku di sekolah ataupun di universiti ataupun di mana-mana institusi pendidikan. So, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Metodologi yang digunakan di dalam kajian ini ialah kaedah pengumpulan data atau kuantitatif, di mana pekaji mendapatkan maklumat daripada orang awam. Pekaji membuat Google Form untuk mengenal pasti sama ada isu tersebut menjadi isu yang hangat serta diambil cakna oleh orang awam. Kaedah ini juga digunakan untuk mengambil tahu respon orang awam terhadap topik ini. Setelah itu, pekaji telah mengumpulkan data daripada Google Form serta merekodkannya bagi menganalisis data tersebut. Metodologi ini amatlah sesuai kerana ia membolehkan pekaji mengumpulkan maklumat melalui orang awam itu sendiri. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, sebanyak 40 responden telah menjawab soalan di Google Form daripada pihak pengkaji. Berdasarkan soalan 1, sebanyak 67%
telah menyatakan bahawa penyebaran budaya Sonsang ini berdasarkan pengaruh rakan sebaya yang teramatlah menepati metodologi kajian yang dilakukan oleh pengkaji. Antara langkah bagi mengelakkan perkara ini berlaku ialah dengan berkawan dengan orang yang baik, melaporkan kepada guru jika mengetahui kes budaya Sonsang berlaku di kalangan rakan-rakan anda. Dan yang terakhir adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan di kalangan pelajar di sekolah berasrama lelaki, boleh dikatakan tidak salah untuk dikatakan persepsi mengaitkan gejala homoseksualiti di sekolah asrama sebenarnya bukan sahaja berlaku di Malaysia, bahkan di negara lain. Bagi mereka yang telah melalui kehidupan asrama, pasti mereka lebih faham apa sebenarnya yang kadang-kala berlaku bila pelajar perlukan teman. Nada tulisan penulis memang kedengaran lucu, tetapi dari psikologinya, ketiadaan kawan-kawan jantina lain untuk berkomunikasi setiap hari akan memberikan kesan buruk terhadap pelajar. Interaksi yang berlaku hanya melibatkan pelajar satu jantina semata-mata setakat ini belum dapat dibuktikan benar menjuruskan pelajar ke arah homoseksualiti. Tetapi untuk mengatakan perkara ini tidak benar juga sesuatu yang layak dikatakan salah. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyiasat dengan lebih mendalam budaya Sonsang di sekolah asrama, dimulakan dengan kajian ringkas seperti apa yang telah dilakukan di sekolah asrama lelaki. Walaupun kajian yang hanya dengan menggunakan borang selidik melibatkan 40 orang pelajar, maklumat yang diperoleh akan mampu membantu penyelidik membangunkan kajian yang lebih besar, mendalam dan menyeluruh. Adakah masyarakat kita takut kajian sebegini seandainya dijalankan di Malaysia akan membuka pekung budaya homoseksual yang selama ini didiamkan oleh majoriti alumni sekolah asrama? Jika itu satu perkembangan yang perlu dilakukan, kami percaya lama-kelamaan pekun yang terbuka itu akan memandu kita ke arah cara yang lebih berkesan dapat mematikan budaya Sonsang di kalangan pelajar-pelajar kita yang sudah berlangsung bergenerasi lamanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.